Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke hari ni? Aduh, sedikit tak tahu kenapa video tak bergerak. Alright, apa-apa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, pertama-tama sekali apa kita buat seperti biasa, kita kena share. Right, seperti biasa kita akan buat apa? Kita akan beristighfar. Kita akan beristighfar sekarang, alright? Macam mana kita beristighfar? Dengan kita kita cakap macam ni. Nak beristighfar ni kan. Kita pun tekan. Ni cara bambu lah, kena ikut kan. Kita beristighfar sebab istighfar ni adalah pembersih hati. Dia mula memberikan hati kita satu keadaan yang lebih ceria, insya-Allah. Alright, jadi kita mula dengan beristighfar. Kita beristighfar dengan share. Kita dengan share. Alright, share apa? Share live ni kepada member-member, kenalan-kenalan, rakan taulan kita. Jadi kita mulakan dengan Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaik. Alright, itu first kita dah beristighfar. Lepas tu kita juga ini mesti buat, right? Ini mesti buat. Jangan tak buat tau. Ini apa dia? Tekan love. Alright, kita ada Syakila Syarum. Alright, dia yang first kali datang pada hari ini. Jadi kita nak berikan dia tepukan dulu sebagai orang pertama. Dia pertama, nampaknya ada some issue dekat saya punya benda ni, saya tak tahu. Ada some kind of like issue is happening. I can't really like kenapa kejap, camera, mic, recording, output, video monitor, audio monitor, virtual cam, semua okay. Why? But it's just not working. Something is missing, something is wrong, but it's okay. Kita akan terus bersama. As long as dengar suara Abang Abu, it's okay. Mungkin tepukan pada hari ni kita tak dapat lah nak tepuk-tepuk sebab nampaknya dia macam dia ada masalah sikit untuk untuk kita punya e-cam pada hari ini. Dia ada sedikit isu dekat e-cam ni. Apa-apa pun kita teruskan. Kita juga ada Aziz Ibrahim, Syazli Hidayatul, dan 3 lagi. Siapa lagi? Aziz Zahid. Assalamualaikum. Rizwan Kamsa. Assalamualaikum Abang Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kita tekan love banyak-banyak. Kita tekan love. Alright, sambil kita tengok Abang Abu ni live kan, kita tekan love. Kita nak share, dan Abang Abu sendiri nak share kepada member-member yang selalu nak saya share. Jadi alright, no worries. Okay, kita nak share sekarang. Alright, siapa lagi? Alright, okay. Kita nak share sekarang. Mana ni? Mana sharing ni? Aduh. Alright, okay, yes. Belum share lagi ni. Allahu Akbar, belum share. Okay, ni dia. Kita dah sampai kat sini. Kita nak share. Jadi ambil, kita share. Kita tekan love. Alright, kita tekan love. 1, kita tekan 2, 3. Kita tekan. Alright, kita tekan lagi. Siapa lagi? Kita tekan lagi. Tu dia. Tekan. Kasih ramai orang lagi untuk datang. Hari ni topiknya menarik tau. Dan kita juga
nak cerita sikit-sikit dulu sebelum kita nak start kita punya benda ni. Kita definitely seperti biasa kita akan mula berkongsi-kongsi dengan member-member kita kan. Sambil tu kita tekan love banyak-banyak sambil cakap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah kan. Kita tekan lagi love banyak-banyak. Alright, kita bagi juga semua member-member kita yang lain. Ni saya kena buat ni sebab dia orang kalau tak dia bising. Jadi saya kena just like spend sedikit masa untuk mencari pahala. Ni mencari pahala ni bukan mencari apa-apa kan, mencari pahala. Kan. Nampak tu. Yes. Alright, okay. Business. Alright, okay, kita ada. Alright, business. Yes, kita ada lagi satu Mara. Alright, yes. Kita nak tengok lagi. Kita nak tengok clarity. Yes, clarity. Okay, Alhamdulillah kita dah pun tekan. Dan kat sini saya tak nampak banyak sangat love. Tekan love banyak-banyak. Alright, kita ada Hasdin Paradin Din. Kita ada Cahaya Nur Kasih. Kita ada Reza Zulkifli Rasul juga ada kat sini. Dan di sini kita ada Rizwan Kamsa. Assalamualaikum Abang Abu. Dan Alhamdulillah. Ucapkan Alhamdulillah banyak. Jangan risau. Dan hari ini seperti biasa nampaknya sebab esok PKPB di Kuala Lumpur dan Putrajaya dan Selangor. Dan hari ini nampaknya masih lagi ramai yang sedang berada di taman sebelah ni. Taman sebelah ni adalah taman berjogging. Dia orang berjogging, buat banyak riadah kat sini. Ada exercise semua kan. Masih lagi begitu ceria nampaknya keadaan seolah-olah macam besok tak ada apa. Tapi sebenarnya besok adalah PKPB di mana kita tak boleh lagi nak buat banyak benda khasnya di Kuala Lumpur, di Putrajaya dan juga di wilayah Persekutuan, alright, ataupun di Selangor, alright. Jadi ini adalah something yang kita nak juga bincangkan pada hari ini. Mungkin apa pendapat anda ni? Apa pendapat anda dengan apa perancangan, especially yang dalam PKP ni, dalam PKPB ni, apa perancangan anda? Adakah anda kerja daripada rumah? So adakah yang nak keluar malam ni, nak balik negeri masing-masing? Ada yang dah nak balik. Saya mula-mula fikir macam tu nak balik, tapi saya fikir saya balik pun saya kena buat online. Dan saya juga ada benda-benda yang saya boleh settle kat sini. Sebab di sini pun saya ada banyak lagi benda-benda yang saya perlu buat. Jadi saya mengambil keputusan untuk insya-Allah mungkin berada di Kuala Lumpur sebab 13 hari. Dan saya juga dah ada perancangan program-program dalam online. Jadi saya stay di Kuala Lumpur. Awak semua ni bagaimana? Apa rancangan awak? Alright, kita ada Andi Suni daripada Ayu Asi Nukmin. Kita ada Nukman Khair. Hari ni minta maaf lah, Bambu macam tak boleh tepuk lah. Aku pun tak tahu kenapa tak boleh tepuk ni. Ni buat saya macam apa hal lah kan. Kadang-kadang sometimes something happen, tapi kita sentiasa ceria. Kita semangat, tak kisahlah apa pun berlaku. Kita sentiasa kekalkan keceriaan sebab ada lagi banyak nikmat yang Allah bagi. Allah tepuk je tak ada, kita boleh tepuk macam ni kan. Alright, tapi kita dapat tengok masih dapat melangsungkan ataupun menjalankan program Ilmu Wang Dunia Akhirat setiap hari jam 9 pagi hingga 10 pagi. Dan hari ni best sangat topik yang kita akan bincangkan. Seperti hari-hari biasa juga. Hari-hari pun best kan. Hari ni insyaAllah lagi best. Alright, okay, kita nak tengok ni. Ayu Asyik Andi Suni, Alhamdulillah. Maya Ria, apa khabar Maya Ria? Dan daripada mana? Awak ni daripada mana? Saya nak tengok juga berapa ramai yang berada daripada Kuala Lumpur dan juga di negeri-negeri lain. Siapa, boleh tak just komen awak ni daripada mana? Tips Abang Abu memang berkesan. Alhamdulillah, itu adalah satu benda tau. Saya yakin kalau kita buat sesuatu dengan ikhlas, benda tu akan sampai insya-Allah. Kalau kita betul-betul nak bagi tip ni untuk membantu orang, dia pastinya akan dapat pada orang tu, right? Dan pasti orang yang menerima pula dia kena ikhlas. Bila dia terima, dia ikhlas, dia gunakan, dia amalkan benda tu, pastinya dia akan dapat sesuatu yang berbeza, right? So tahniah kepada Rizwan Kamsa. PKB tetap kena jadi fighter, alright, insyaAllah, alright. Okay, kita ada Nur Atika Misan, born salesman. Alright, Afian Yusof, apa khabar? Afian ni daripada Sarawak. Sarawak juga dulu pernah ada PKPB kan. Alright, mungkin Afian ada pengalaman dalam benda tu insyaAllah. Kita juga ada siapa ni? Alhamdulillah, apa khabar? Best.
guys. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Right? Sentiasa dalam keadaan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dalam keadaan ceria. InsyaAllah, mudah-mudahan doakan Abang Abu terus dapat ceria seperti ini. Right? Okay, thank you very much. Dan kita ada siapa? Rizwan Kamsin. Dan saya daripada Masjid Tanah Melaka. Alhamdulillah, daripada Masjid Tanah. Alright, Andi Simiam daripada Sabah. Salbianga juga ada kat sini. Daripada mana awak? Rosita binti Sata juga ada kat sini. Alright, dan kita ada Assalamualaikum. Lambat hari ni. Oh, tak apa. Masuk tak lambat pun. Kita belum start pun. Kita hanya seperti biasa. Like pagi ni kan kita lebih bercerita-cerita sikit sebelum kita masuk topik yang penting pada hari ni. Abang Abu ada topik yang sangat penting pada Abang Abu. Saya rasa benda ni satu benda yang selalu kita tak ambil berat, dan mungkin kita tak beri perhatian pun sebab mungkin kita rasa benda tu tak perlu kot. Kan benda ni tak perlulah, kenapa untuk kita nak ada satu team. Kita nak cerita pasal benda tu, tapi saya akan bagi something yang interesting untuk kita adaptasikan, dan kita ada satu dream team. Kita bukan macam team kan, just buat team untuk nak dapat duit atau bisnes kita, tapi kita ada dream team yang boleh membawa kita mencapai banyak kejayaan-kejayaan, insya-Allah. Jadi itu yang kita akan bincangkan pada hari ini sebentar lagi. Tapi kita nak tahu anda daripada mana. Nur Syazlin. Alright, Kuala Kangsar, Perak, Nur Syazlin. Nur Syazlin ni, saya just nak bagi some people some advice lah. Bila kita dalam satu keadaan, jangan kita terus kita kena buat keputusan yang bijak. Kadang-kadang ada orang ni dia buat keputusan yang silap, alright? Hanya kerana tekanan mereka melepaskan peluang untuk membina satu benda yang saya rasa pada saya adalah satu kerugian besar lah. Satu kerugian orang buat sebab tertekan. Mereka tertekan dan bukan salah mereka, tapi mereka mungkin tak pernah mengalami benda ni. Jadi dia rasa tertekan dan dia rasa ada benda-benda dia tak perlu. Tapi pada saya, benda yang dia lepaskan tu benda yang paling perlu pada ketika ini, supaya dia boleh bangkit balik, dia boleh buat balik, dia boleh come back. Sebab bila kita melepaskan sesuatu dan kita cuba berseorangan dalam sesuatu, maka kita akan ketinggalan, kita akan terlepas peluang-peluang yang baik. Right, saya nak nasihatkan kepada siapa saja di sini sebagai seorang usahawan, dalam keadaan macam ini, kita perlu ada bimbingan yang betul. Kita perlu ada satu sokongan yang betul untuk kita melalui perkara yang sedang berlaku dalam kehidupan kita, di mana benda ni tak pernah berlaku sebelum ni. Jadi kita perlu sentiasa berada dalam satu kumpulan, satu grup, satu support yang mesti kita ada. Kita kena create benda ni. Itulah yang kita nak bincangkan sebentar lagi. Alright, kita juga ada Cahaya Nur daripada Melaka. Rizwan, santai-santai dulu, kasih warm up. Abang tak pakai coverall pagi ni. Takkanlah aku nak pakai coverall. Buat live mana ada aku pakai coverall. Pakai live, live ni aku tak pakai coverall. Melainkan saya memang ada program tertentu, barulah saya pakai coverall. Betul tak? Mana boleh hari-hari pakai coverall. Aku pula dekat office ni, nanti orang ingat gila ke benda ni. Alright. Anyway, Siti Non, Alison ada kat sini. Kita ada Faiza Abdul Rahman. Terima kasih kerana datang pada hari ini. Saya hari ini tak dapat tepuk-tepuk banyak-banyak sebab nampaknya macam tepuk saya tak bekerja. Tak tahulah kenapa hari ini ada sedikit masalah dekat saya punya e-com ni ataupun e-cam. Alright, yang penting kita dapat berinteraksi, kita dapat bersama-sama terus meneruskan program, insya-Allah program kita setiap hari Ilmu Wang Dunia Akhirat untuk anda fikir-fikirkan macam mana kita nak mencapai kejayaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Sebab kadang-kadang disebabkan keadaan kita apa yang kita buat dekat kita lupa akan sebenarnya apa yang perlu kita buat. Alright, sebab satu benda semalam yang berlaku di depan, betul-betul di depan masjid. Ada seorang tu, saya semalam ada meeting dekat kedai mamak, duduk kejap, habis cerita semua, saya balik. Masa balik ke office tu, dalam nak pergi office kan jalan. So kita berjalan je sebab kedai tu depan je. Jalan, ada satu hamba Allah, alright, dia berusia lebih kurang 40 lebih jugalah, dalam usia macam tu je, dan badan dia besar sikit. Dan dia alih-alih merebah tau, dia jatuh. Dan bila dia jatuh, dia masih ni. Tapi ramai, kita dah tak boleh dekat sebab keadaan sekarang kan. Keadaan sekarang ni kita tak boleh dekat. Jadi apa kita buat? Kita tengokkan dan dia rebah, dia dapat bangun balik. Dia pergi dekat kereta, dia sandal. Lepas tu tanya, are you okay? Are you okay? Dia cakap, my heart is like, dia English lah dia cakap. So saya dengan kawan saya tu, kita cakap-cakap. Tak dekat lah, daripada jauh juga. Mungkin daripada macam 5 meter, 10 meter macam tu lah. Cakap, are you okay? Dia cakap, my heart.
Lepas tu dia rebah balik tau. Dia rebah balik dan kita dah macam tak tahu nak buat apa, right? Dia rebah balik. So bila rebah balik, saya macam terus saya terus tengok semua, tengok sana sini, orang semua kerumun tapi tak boleh buat apa kan. Last dia macam rebah, dia jatuh, dia begitu. Dan kita macam nak tolong tapi tak boleh. Orang pun cakap jangan. Like, then saya terus call ambulance. So Alhamdulillah lepas ambulance kita call, dia tanyalah. Saya cakap saya tak tahu ni bukan siapa. Saya ada orang yang rebah kat sini, cepat hantar lah. Dia orang hantar tapi peak hour pula tu dalam tengah hari kan. Peak hour dalam pukul 12, 1 macam tu kan. Dia peak hour. Jadi dia pun lambat. Sampai je orang tu dia orang check, orang tu dah meninggal. Orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Dia meninggal dan akhirnya kita fikir Allah tunjukkan depan kita ni mati ni akan datang anytime. So apa persediaan kita? Apa persediaan kita untuk menghadapi mati ni? Sudahkah kita bersedia? Jadi pemikiran tu menjadikan kita lebih matang tau dalam buat suatu keputusan. Bila kita nak buat satu, kita fikirkan kalau kematian ni datang, bila-bila masa dia boleh datang, dan kalau dia datang, adakah kita bersedia? Dan untuk diri Abang Abu, saya langsung tak bersedia lagi untuk benda ni, tapi kita perlu buatkan persediaan-persediaan untuk menghadapi. Kita tak boleh cakap aku belum sedia, sebab benda tu akan datang. Jadi kita yang perlu membetulkan benda tu. Jadi ini satu benda yang saya terkesan lah semalam. Saya sangat terkesan apa yang berlaku semalam tu. Tapi insyaAllah lah itu satu pengajaran untuk Abang Abu sendiri dalam saya melalui perkara tu. Alright. Okay, salam AA saya dari Kangkapulai. Oh, Kangkapulai Johor kan? Johor daripada orang Johor lah ni. Alright, orang Johor. Bestnya orang Johor. Alright, kita ada Syamsul Azrin. Salam AA. Hak Nurul Sayap. Pakcik Abu umur berapa ya? Apa benda kau ni? Kau ni panggil pakcik ni kenapa? Alright, aku abang lah babe, umur aku 27. Nama aku kan abang, yang kau nak panggil pakcik ni kenapa? Anak saudara aku pun panggil aku abang. Jadi panggil je abang. Kau nak panggil, tak ada kau panggil macam ni, pakcik Abang Abu, at least ada abang tu. Jangan kau panggil pakcik Abu pula. Pakcik Abang Abu. Bukan pakcik Abu, pakcik Abang Abu. Right? Okay, kita ada Rizwan ada cakap innalillahi wa Allahu akbar Faiza. Okay. Alright, so antara persediaan adalah wasiat, hibah, takaful. Ni dia macam ni, please. Alright, dalam kita nak betul-betul memberi sesuatu, memang kita perlukan wasiat, tapi kita kena jujur dalam memberikan benda ni. Alright, kadang-kadang apa yang persediaan kita sebenarnya pada Abang Abu adalah wakaf, infak, zakat dan bersedekah. Ini lebih penting pada Abang Abu, right? So itu yang akan menentukan kita punya kesana. Right, bila kita buat wasiat hibah, insyaAllah dia bagus, tapi saya rasa perlu ada keseimbangan dunia dan akhirat. Alright, bagus. Okay, kita ada Muhammad Leman juga ada kat sini. Muhammad Leman kita ada kat sini. Baby Koci pun ada kat sini. Kita ada, alright, Pak Abu je lah tak boleh. Pak Abu tu dah ada orang lah. Siapa ni? Hak Nirul Sayap. Aku tak tahu kau ni siapa. Pak Abu ni dah ada orang kat Singapura, ada nama Pak Abu. Yang famous juga dekat Mediacorp. Jadi kau panggil Abang Abu, apa susah sangat kau nak panggil Abang Abu ni? Apa susah sangat? Panggil je lah Abang Abu. Apa yang susah sangat kau nak fikir banyak? Benda tu dah ada depan mata kau, Abang Abu. Yang kau nak Pak Abu, yang nak ni, kenapa? Panggil Abang Abu boleh? Terima kasih kepada Hak Nirul Sayap. Nama kau ni betul ke? Hak Nirul Sayap. Alright, okay, itulah Hak Nirul Sayap yang juga bersama dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah program ini akan diteruskan seperti biasa 9 hingga 10 pagi. Kita akan bercerita ilmu wang dunia akhirat. Hari ini ada topik yang menarik saya dah bawa untuk anda. Kita akan bercerita sekejap lagi mengenai topik yang saya dah tulis kat sini untuk nak memberikan anda satu benda yang selalu kita tak fikir penting, alright? Tapi pada Abang Abu inilah yang sebenarnya memberikan kejayaan luar biasa kepada ramai orang dalam hal-hal kewangan, hal-hal bisnes dan banyak perkara, right? Jadi itulah yang kita akan bincangkan. Tapi apa kata, seperti biasa, sebelum kita mulakan agenda kita nak
memberi mindah kita ni makanan. Kita nak bagi makan mindah ni. Bagi makan mindah, alright? So, apa makanan mindah saya? Adalah soalan anda, alright? Jadi, tanya soalan untuk saya dapat makanan. Dan tanya apa saja soalan. InsyaAllah kita akan mulakan dengan soalan. Selepas tu barulah kita nak tengok juga like kita nampaknya sangat-sangat menyedihkan. Like saya ni satu. Bukan like, apa tu? Love, 159 saja. Oh, sangat menyedihkan hati Abang Abu. Tapi saya akan tetapkan, gembirakan dia. Dan saya nak tengok benda tu akan terus meningkat. Mungkin adik-beradik Abang Abu ni belum masuk lagi. Alright, adik-beradik Abang Abu kalau dah masuk memang dia dah tahu aku memang gila love, dia akan bagi love banyak sangat. Sampailah benda tu sampai pak. Jadi saya nak anda terus menekan love tu sampailah dapat 1000 lebih. Barulah semangat kita nak bagi lagi hari ni. Hari ni it's all about something yang very interesting yang selalu kita tak pandang dia. Alright, ataupun kita mungkin tak perasan betapa powernya benda ni. Malahan ada yang buat kesilapan. Dah ada benda-benda tu dia tinggalkan disebabkan stres dan sebagainya. Alright. So, itulah yang kita nak bincangkan. Nur Azura Ahmad juga ada kat sini. Mirah Ramli juga ada kat sini. Nuris Idah juga ada kat sini. Apa khabar anda semua? Waalaikumsalam. Emilda Roslan. Alright. Waalaikumsalam. Linda Wati juga ada kat sini. Syakila Shalom dia cakap, Abang Abu lagi manis. Terima kasihlah. Hari ni minta maaf lah aku tak dapat tepuk sebab tepukan aku ni, orang yang aku bayar untuk tepuk ni tak datang. Tak tahulah kenapa dia orang tak datang hari ni. Tapi insyaAllah saya cuba check nanti kejap lagi. Mungkin dia orang ingat PKP dah start. Sebab tu dia orang mungkin cakap, ni hari tak kerja, Abang Abu tak kasih kita datang kan. Oh, tapi tak apalah. Nur Akmal, Kak Akmal pun ada kat sini. Salim Mas ada kat sini. Terima kasih kerana datang pada hari ini untuk kita nak bersama-sama cerita mengenai satu benda yang pada Abang Abu sangat penting. Tapi sebelum tu, seperti yang Abang Abu dah cakap, apa soalan anda untuk memberikan minda saya makanan? Alright, makanan minda saya adalah soalan anda dan apa yang nak awak tanya. Saya nak tengok siapa yang tanya pertama. Saya ada something special untuk orang yang tanya hari ini. Alright, saya ada something special saya nak bagi untuk orang yang tanya pada hari ini. Sangat-sangat special. Saya nak bagi dia voucher, right? RM100 punya voucher untuk awak gunakan untuk datang program yang saya nak bagi ni. Saya tunjuklah. Waalaikumsalam Salim Mas. Waalaikumsalam Salim Mas. Kita tengok. Boleh tak saya bawa benda tu? Sebab saya tak tahu kenapa hari ni banyak isu pula benda-benda ni. Sebab saya nak bawa benda tu kepada anda, alright, supaya awak nampak apa yang, yes, this is the one, alright. Okay, Tuan, right, jangan panggil aku Tuan lah. Kenapa kau nak panggil aku Tuan? Kau ni kenapa memang nak cik pasal lah pagi-pagi dengan aku? Aku dah cakap panggil Abang Abu sudah. Kau panggil Pak Abu. Aku cakap jangan panggil Pak Abu, panggil Abang Abu. Dan sekarang kau nak panggil Tuan ni kenapa? Alright, panggil Abang Abu. Faham ke? Faham? Panggil je lah Abang Abu. Aku dah cakap panggil Abang Abu. Kau nak tanya lagi. Aduh. Kan? Jangan. Panggil Abang Abu. Saya rakyat Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya PR di Singapura. Alright, maksudnya saya juga ada 2 IC lah. IC Malaysia dan IC Singapura. Alright, boleh? Ni nak tahu. Alright, dia nak tahu benda tu. Okay, insyaAllah. Alright, ini benda yang saya nak bagi pada hari ni. Kalau anda jawab ataupun tanya soalan, ni dia dah tanyalah, Hakru dah tanya tu soalan dia. Bagi anda yang tanya soalan yang actually like saya nak bagi dia voucher bernilai RM100 untuk datang program ni. Alright, bagi anda yang jawab, awak boleh dapatkan voucher untuk program ni. Awak boleh hanya datang like untuk datang program ni RM100 voucher. Maksudnya awak tak perlu bayar 199, sebaliknya awak bayar hanya RM99. Ini untuk yang tanya je. Abang Abu, jangan marah pergi-pergi. Bila masa saya marah? La ilaha illallah, mana ada marah? Aduh, tak marah lah. Saya tak marah. Saya bagi tahu brother tu dah. Sebab apa? Brother tu saya cakap panggil saya Abang Abu. Dan brother tu cakap boleh panggil pakcik tak? Saya cakap tak payah panggil Abang Abu sebab anak saudara aku yang kecil pun panggil aku Abang Abu. So tak adalah masalah kan. Saya tak marah pun. Tapi dia macam ni juga,
Apa ni? Aduh, kenapa kamera ni ada problem? Ada masalah sikit lah. Saya tak tahu kenapa hari ni semua macam lembab sikit. Tapi apa kata kita teruskan juga. Saya terpaksa jadi macam ni sikit supaya alright, Icam ni okay, asyik baik dia dah pergi belah sana. Aduh. Dia buat saya macam okay, yang sebelah sini ni. Sebelah mana ni. Aduh, semua kena belajar ni lah. Program yang ada kat sini. Mana ni? Apa aku buat? Ni dia. Program ni. Alright, program ni. Siapa yang tanya soalan hari ni, Abang Bu nak bagi dengan voucher RM100. Anda dapat voucher, boleh nanti dapatkan daripada Abang Bu kalau nak datang. Alright. Okay, boleh dapat. Sangat best. Ini salah satu benda yang saya nak bagi. Alright. Langkah pertama untuk mula satu bisnes. fikir. Alright, langkah pertama adalah memikir mendapatkan idea bisnes supaya kita dapat satu model bisnes. Apa yang kita nak buat? Alright, kita kena fikir dan kita kena gunakan dua minda. Minda kanan dan minda kiri. Dia ada funnel. Dia untuk first kali, saya bagi simple saja. Sebenarnya ada banyak benda yang kita perlu lalu. Tapi untuk secara simple untuk Linda, alright, satu adalah kanan. Otak kanan ni adalah untuk kita tahu sama ada benda yang kita nak buat ni kita minat, kita suka. Like kita memang minat dalam benda tu. Dia lebih kepada minda yang kanan. Dia memerlukan emotional. Alright, itu satu. Kita nak tengok kita minat kat. Kadang-kadang bila kita tak minat kita buat, maka kita akan tinggal dalam sekejap saja. Yang kedua, kita tengok belah kiri pula. Kiri adalah logic brain. Mula kita fikirkan ada tak bisnes ni ada masa depan tak? Bisnes ni boleh dapat keuntungan tak? Bisnes ni ada permintaan tak? Jadi dua-dua ni kita buat dulu kaji dan mengkaji dan barulah kita ada step-step dia. Alright, dalam program apa yang saya nak buat juga bagi anda yang datang Biak Duit workshop ni, saya nak bagi secara percuma lagi satu buku memulakan perniagaan yang menguntungkan. Saya nak bagi secara percuma juga benda tu yang bernilai RM99 juga. Bismillah. Sebab PKP ni aku nak buat banyak benda yang boleh membantu orang. Sebab semalam yang terkesan jugalah, babe. Kalau aku mati hari ni, macam mana aku nak masuk syurga? Apa yang boleh menyebabkan aku masuk syurga kalau aku mati hari ni? Itu soalan yang aku dah mula tanya diri aku ni. Kalau aku mati hari ni, kalau aku mati sekejap lagi, macam mana aku boleh masuk syurga? Jadi setiap masa kita perlu melakukan satu kebaikan. Mudah-mudahan bila kita sedang melakukan kebaikan dan kita mati dalam masa itu, insya-Allah Allah janjikan satu kebaikan. Jadi sentiasa fikir. Right, sentiasa fikir. Kalau aku mati hari ni, apa bolehkah aku masuk syurga? Soalan yang memang dahsyat. Soalan tu memang tak ada jawapan daripada kita kan, sebab kita ni bukanlah orang yang berhak untuk nak menentukan kita masuk syurga, tak. Tapi soalan tu akan boleh menimbulkan kita untuk melakukan beberapa aktiviti, right? Jadi itu langkah pertama. Muhammad Rizwan juga ada kat sini. Muhammad Rizwan Mak Isa, right? Fauziah Jias SH is watching. Nak buku AA, nak buku kena join Biak Duit. Alright, okay. Adilah Fauzi Alright, siapa yang join Biak Duit, insya-Allah abang akan bagi buku tu. Alright, memulakan perniagaan yang menguntungkan. Dia ada banyak benda yang kita akan buat sama-sama supaya kita boleh membentuk satu perniagaan yang menguntungkan, insya-Allah. Ni Nurul Akmal, dia sudah start, babe. Dia sudah start. Okay, dia cakap apa? Alright, mayang urai, mayang diulit, menterah dibaca, terkumat-kumat. Mulakan langkah biar duit, bebas kewangan, cerah matlamat. Wow. Satu tepukan kepada Kak Akmal kita. Memang terkenal dengan nama Puteri Pantun. Alright, saya ulang lagi. Mayang urai, mayang duilit, mentera dibaca, terkumat-kumat. Mulakan langkah biak duit, bebas kewangan, cerah matlamat. Terima kasih kepada Kak Akmal kita yang begitu spontaneous dalam menulis pantun. Dia ni memang spontaneous dalam tulis pantun ni. Kak Akmal, terima kasihlah. Saya doakan Kak Akmal akan terus Allah berikan kesihatan yang sempurna untuk menggembirakan lagi ramai orang dengan pantun-pantun kakak ni. Sebab saya rasa tujuan kakak bukan lagi duit. Akak ni dah kaya raya dah, Alhamdulillah. Dan akak sekarang nak menggembirakan orang lain, insya-Allah, dengan pantun-pantun kakak. Pantun-pantun yang
kewangan. Ramai orang ni dia dalam kadang-kadang bila baca pantun ni dia rasa macam dia kena juga. Bagus tu. Tumina Sulaiman, apa khabar Tumina daripada mana Alright, dan Adila dia cakap, wow, Rokia Suki juga ada kat sini. Dan apa kata kita share? Right, saya nak anda share dan saya nampak tekan love dah stop. 489 sahaja. Saya perlukan 1,000 at least, babe. Come on. Dan kita ada hari ni 42,000 yang menonton, 37,000 yang sedang menonton. Pada hari ni kita nak benda ni sampai kepada 37,000 orang kat luar sana. You know, like akan dapat apa yang kita cuba sebarkan ni. Dan hari ni ilmu Abang-Abu yang saya nak kongsikan adalah ilmu yang bukan dia nak cakap ilmu tu nanti macam belagak pula. Sebenarnya bukan satu sharing apa yang saya buat, apa yang kawan-kawan buat dan apa yang mereka dapat daripada apa yang mereka lakukan. Alright? Wow, hebat. Suhaimi is watching with Izzah. Suhaimi dia lambat hari ni. Apa kata tekan love banyak-banyak? Alright, kita baru sampai 500. Teruskan tekan love. Abang-Abu ni gila love. Tekan love. Dan juga bagi anda yang baru sampai juga, tolong share benda ni kepada orang lain. Dan hari ni sebab anda dah tanya soalan, kalau tak ada tanya soalan lagi, alright, kita nak bincang pada apa yang kita nak. Oh, diulit bukan duit tuan. Jangan panggil tuan lah. Aduh, dia ni. Aduh, kemalah lah nak layan kau. Kau si panggil tuan. Panggil Abang-Abu. Allahu Akbar. Panggil Abang-Abu. Panggil Abang-Abu. Macam tu. Alright, anyway, kita teruskan juga. Nur Azlina Rais juga ada kat sini. Tekan love banyak-banyak. Terima kasih kepada mereka yang terus tekan love. Alright, mudah-mudahan dah sampai 722. Kita nak 1,000. Saya terus masuk pada topik pada hari ini, insyaAllah. Dan terima kasih kerana anda tekan. Dan tekan tu, sambil tekan tu cakap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tekan love tu sambil sebut Alhamdulillah. Setiap perbuatan kita ni kalau boleh kita fikirkan macam mana cara kalau aku mati aku boleh masuk syurga. Alright. So alahai, saya lambat lah tak tahu time AA live. Saya 9 hingga 10. 9 pagi hingga 10 pagi dan kita belum start apa-apa pun. Anda tak terlambat ni. Fazila Syari tak terlambat pun. Alright. Rosita binti Sada cakap lawak. Oh, di Zoom. Zoom tu lain. Zoom tu yes. Yang ni kat Zoom. Alright. Program ni Zoom dia bukan live. So maksudnya awak boleh secara online Zoom. Alright, Zoom ni secara online lah. Dia cakap mungkin ada yang ingat buat dekat tempat Zoom Tak, dia online. Program Biar Duit ni adalah online. Program online, jadi awak boleh register, awak boleh secara Zoom, memang best sangat insya-Allah. Alright. Baru perasan Zoom. Alright. Okay. Umur tuan berapa? Umur saya 27. Abang kau nak tanya sangat aku punya umur ni, aku pun tak tahulah kenapa. Saya 27. Alright, 27 dah 20 tahun. Dah 20 tahun aku 27. Kau kira lah sendiri. Alright, kita ada 910 love lain. Kita tak dapat lagi 90 insya-Allah. Kita akan start hari ni punya segmen. Kalau anda tak ada soalan-soalan boleh tanya. Kalau nak tanya soalan silakan, saya bagi peluang untuk anda tanya soalan. Bagi anda yang nak mengambil kesempatan untuk bersama dengan Abang-Abu dalam Biar Duit Workshop ni, saya nak bagi voucher RM100 kepada mereka yang rasa macam nak soal saya ke, nak tanya soalan kat sini. Alright, awak boleh buat satu benda. Kalau awak nak voucher saya pada hari ni, awak kena WhatsApp. Alright, tak kisahlah mana-mana satu nombor tu. Singapore punya nombor boleh, Malaysia punya nombor pun boleh. Orang Singapura WhatsApp dekat nombor Singapura dan orang Malaysia WhatsApp dekat nombor Malaysia, cakap saya nak voucher RM100. Kalau orang Singapura tu tulis je sebab you akan bayar dalam Singapura. Like up to you guys. Benda ni hanya kita open kepada saya buka pada 50 orang, tapi saya rasa mungkin dalam 20-30 pun kita dah get started, right? Okay, Nur Azlina Rais dia cakap kita juga ada Mohana binti Abdul Hamid Abdullah, memang hidup kita dirahmati Allah, kaya dan berjaya dunia akhirat. Semoga Okey, Muhammad Fazli Zahari juga ada kat sini. J Awang, nak meniaga tapi tak tahu nak meniaga apa. Boleh ke? Soalan tu boleh. Alright. So nak meniaga tapi tak tahu nak meniaga apa. Jadi meniaga apa yang ada, meniaga apa yang orang nak. Alright. Meniaga apa yang orang nak, meniaga apa yang kita ada pada ketika ni. Apa orang yang nak, cuba ambil benda tu dan jual pada orang tu. Mulakan dengan benda yang mudah untuk dijual. Alright, supaya kita ada semangat. Kalau kita ambil benda yang susah kita nak jual, kita hilang semangat, lala kita akan pening kepala. Alright, ambil benda yang mudah. Apa permintaan pada ketika ni? Pada ketika ni apa yang orang nak?
Cuba fikirkan apa yang orang nak dan kita mula bagi kat dia orang ataupun kita selesaikan masalah-masalah orang. Alright? Terima kasih kepada anda yang terus menekan 1118 supaya saya boleh masuk ke topik pada hari ini. Kita ada Rozia Ismail. Ini YB Rozia ke apa ni? Allahu Akbar. Saya takut nanti saya salah sebut. Alright. Okay, dan kita juga ada Muhammad Tarmizi juga dekat sini. Terima kasih kerana watch program ni, dan saya nak anda terus sharekan kepada rakan-rakan, grup-grup, kenalan-kenalan supaya mereka juga dapat something yang very interesting pada hari ini dalam ilmu wang dunia akhirat bersama dengan Abang Bu 9 pagi hingga 10 pagi setiap hari. Dan hari ini saya nak tekankan satu topik. Topik ni kan, dia kadang-kadang dia ingat, oh kita ni buat apa nak kena ada. Tapi kalau kita tengok daripada zaman Nabi kita, satu benda yang ada adalah pembentukan tim, a dream team. So dalam kita nak mencapai sesuatu, kita kalau nak buat seseorang tu kan, maksudnya bukan dream team ni awak nak bawa semua orang buat kerja awak. Jangan pula orang yang jual MLM dia cakap kejap lagi, oh bagus ni Abang Bu dah cakap, okay saya dapat main join team saya untuk buat MLM. Itu bukan team yang Abang Bu nak cerita kat awak sekarang. Tapi let me just like answer this call. Saya tak tahu call ni daripada mana, but let me answer this. Is that okay? Boleh Hello? Hello? Oh ni dia apa ni? Yang orang-orang yang apa ni? Ni apa kata orang tu? Aduan. Dia cakap ada aduan daripada apa ni? Apa kementerian ke apa. Jangan kadang-kadang ni semua hari ni scammers dah banyak sangat. Right? Sebab tu kita tak perlu risau bila orang call. Jangan layan, alright? Sehingga anda mungkin mereka bagi kontak untuk dalam email dan sebagainya untuk kita pastikan benda tu betul baru kita buat. Kalau tak, kita jangan layan benda-benda macam tu. Alright? Okay, now. Alright, kita ada patutkah atau tidak sesuai tak kalau kita main undi untuk simpanan? Boleh. Tapi kena cari siapa dia. Awak jangan main undi ataupun awak jangan main kutu ni dengan orang yang tak kenal. Nak online lah apalah. Hello, janganlah. Ini kutu undi ni semua dulu dia orang buat antara dia orang tau. Macam keluarga adik-beradik. Kita ada adik-beradik 10 orang kan. So seorang bagilah 500, so, simpan-simpan. Adik ni dapat, abang ni dapat. Ataupun dia lepas tu berkembang pada saudara-saudara. Lepas tu baru dia, orang-orang bisnes pula dia buat. So dia macam tu, bukan orang yang tak kenal. Masalahnya sekarang mereka menggunakan benda ni untuk kita konon-konon simpan dan akhirnya dia hilang. Jangan, alright? Kalau tak kenal untuk orang tu, awak tak kenal siapa dia, tak payahlah awak nak simpan, nak join-join kutu ni. Lebih baik kau setiap bulan kau masuk sendiri dalam kau punya account. Lagi bagus. Saya ada 2 perniagaan. Perlu ke saya buka satu lagi perniagaan untuk anak-anak saya, untuk masa depan saya? Alright, now. Dia boleh. Apa yang berlaku dengan 2 perniagaan ni, Kak Mohana ni? Apa yang berlaku? Awak sudahkah mempunyai satu sistem supaya perniagaan tu boleh berjalan dengan sendiri? Kalau sudah boleh berjalan dengan sendiri, awak dah ada rancangan, ada sistem yang cantik, why not? Right, awak boleh kembangkan 2 ke 3 ke 10 ke, doesn't matter. Alright, doesn't matter. Alright, it is okay. As long kita dapat mengawal perniagaan tu. Jangan kita buka perniagaan tanpa kita tak tahu kenapa kita buka. Kadang-kadang sebab ada duit lah, buka ni lah, buka tu. Bukan cara dia. Dia kan ada management. Sebab tu dalam business model yang Abang Abu ada bina, sampai kena bina, ada model-model dia. Dan benda ni sebenarnya urusan management. Management yang akan menentukan sama ada kita nak buka satu lagi ke, kita tak nak ke, terpulang pada management tadi. Alright? So, itu jawapan Abang Abu lah. Alright, tapi kalau anda memang nak buka untuk masa depan anak-anak, fine, go ahead. Tapi pastikan dia adalah benda yang kita boleh kontrol. Jangan dah buka benda ni nak handle, belum ada sistem, belum ada team dan sebagainya, kita mungkin akan dalam keadaan stres nanti. Alright, salam Nur Syahzlin Syarum. Salam dalam kita cuba mencari keberkatan dalam rezeki, macam-macam masalah dugaan kita hadapi. Boleh kongsi macam mana nak kekal positif dan minda. Kita kena faham segala-galanya urusan Allah. Bila kita ambil benda ni, aku yang boleh selesaikan, aku yang boleh buat tu, kalau itulah kita punya cara, dan kita akan gagal, kita akan stres. Alright, kita kena redha. Ini semua urusan Allah. Allah yang boleh menyelesaikan. Allah yang boleh menyelesaikan benda ni. Allah yang boleh menyelesaikan benda tu. Allah yang boleh menyelesaikan masalahku. Jadi Allah yang boleh menyelesaikan, kerja aku buat saja. Alright, aku akan buat. Alright, aku akan buat dengan yakin pada Allah.
kerana Allah saja yang boleh menyelesaikan, bukan aku. Tapi usaha ni adalah aku punya usaha. Aku terus berusaha kerana aku nak benda ni selesai dengan izin Allah, dengan bantu Allah, kerana Allah saja yang boleh. Tapi Allah tak akan menyelesaikan kalau kita sendiri tak nak benda tu terselesai dengan usaha-usaha kita. Jadi kita ni berusaha, tapi bukan usaha kita yang menyelesaikan masalah tu, tapi Allah. Tapi kita kena terus berusaha. Jadi usaha kekal positif, alright, bergaul dengan orang positif. Kena ada bimbingan, babe. Engkau ni kena ada bimbingan. Itulah bila engkau cakap engkau nak macam stop, aku rasa macam kau buat satu kesilapan, alright? Tapi engkau perlukan bimbingan, kau perlukan people to push you, dan benda tu hanya akan datang dengan satu komitmen. Kalau tak, dia tak ada komitmen. Bila tak ada komitmen, kita rasa macam tertekan dan akhirnya kita akan hanyut. Dan dalam keadaan sekarang ni, ramai yang akan hanyut dalam bisnes mereka kerana mereka mempunyai tak mempunyai satu keyakinan diri yang kuat, tak mempunyai satu keyakinan untuk mereka dapat melalui benda ni. Jadi inilah yang menyebabkan ramai akan tutup dan sebagainya. Jadi saya tak nak mungkin adik-adik Abang Bu dalam keadaan macam tu. Sebab tu saya sentiasa insya-Allah cuba memberikan sedikit motivasi, sedikit kekuatan untuk kita meneruskan perjalanan kita. Alright? So itulah yang perlu kita buat. Alright? Okey, Muhammad Yazid juga dekat sini, insya-Allah. Like Luciana Lu juga dekat sini. Tuan berniaga apa? Yes. Aku malah nak jawab engkau. Alright, aku malah nak jawab sebab aku dah cakap panggil Abang Bu, kau nak panggil tuan lagi kan? Aku tak nak jawab. Ida says is working, mustaqim. Alright. Okey, Hak Nurul Syayab, apa you boleh buat? You boleh Google. Pergi Google dekat Abang Bu, just Google saja. Lepas tu pergi dekat page Abang Bu, kat situ ada apa yang saya buat, right? Awak boleh even download saya punya profile Abang Bu untuk awak tak tahu apa yang saya buat. Boleh? Saya ada buat perniagaan, macam-macam perniagaan saya buat. Alright, antaranya adalah yang macam ni lah. Kita buat training. Alright, sebenarnya kalau nak cakap perniagaan, entahlah, aku ni main-main. Aku banyak buat main. Aku suka benda yang kita buat. Alright, so bolehlah check dekat sana. Alright, boleh? Boleh Hak Nurul. Panggil abang cepat. Tulis abang sekarang. Tulis Abang Abu. Aku nak tengok kau tulis Abang Abu sekarang. Alright. Okay. Now, jadi apa yang Abang Abu nak bawa topik pada hari ini? Topik yang sebenarnya boleh membantu anda adalah to have a dream team. Kita perlu membentuk satu dream team. Apa tu dream team? Sebab bila kita berseorangan dalam buat sesuatu, kita akan banyak cabaran, dugaan yang tak dapat kita go through tau. Kita akan menghadapi banyak masalah. Sebab tu daripada awal ni, dalam kita nak membina kekayaan, kita membina satu dream team. Siapa yang awak nak ada dalam dream team kita? Yang boleh kita berjumpa, yang boleh kita bercakap, yang boleh kita berbincang, yang boleh kita come together. Faiza, macam mana nak jumpa? Boleh join Biak Duit ni. Kau join Biak Duit, aku memang ajar kat situ. Tapi 1 tahun, 2 tahun aku tak tahu. Tapi kau akan boleh dapat apa yang aku nak ajar, alright, dalam Biak Duit. So, kau nak benda yang detail, kena masuk program. Minta maaf, bukan saya lokek ke apa-apa. Itu cara dia. Ini adab belajar. Dia dalam belajar ni kena ada adab dia. Adab belajar macam mana? Adab mendengar macam mana? Adab menuntut ilmu tu macam mana? Jadi, bila you ada soalan macam tu, memang ada, insyaAllah. Tapi dia ada, dia punya, kata orang tu, cara-cara dia, dia kena faham dia punya proses dia supaya kita dapat mendalami. Alright? Saya boleh cakap 1 juta dalam setahun tu, saya rasa kalau awak belum pernah dapat 1 juta, susah. Tapi kalau awak pernah buat 1 juta dulu, memang ada dulu 1 juta, maksudnya besok pun boleh dapat, seminggu depan boleh dapat, sebab you dah ada perasaan. Nampak? Awak mungkin tak faham apa yang saya cakap. Sebab tu kena go through the process. Alright? Boleh Atuk Abu boleh lantak kau lah, kau nak panggil Atuk Abu ke whatever, aku pun tak peduli. Aku pun tak peduli kau nak panggil Atuk ke, kau nak panggil apa pun panggil lah, suka hati kau lah nak. Kan? Azam Jamaluddin. Alright Azam, apa khabar Azam? Alright now. So saya nak bagi benda ni, dream team. So mula fikirkan siapa yang awak rasa awak nak dalam team awak. Dia macam main bola juga tau. Kita kadang-kadang as a coach kan, kita nak pemain-pemain ni ada dalam team kita. Sama juga untuk awak. Awak kena mula fikirkan siapa yang awak nak berada dalam team awak. So awak kena mula mencari. Mula dengan 1, 2 orang yang mempunyai visi yang lebih kurang sama. Kita punya value yang sama. Jadi kita mula mencari. Kita mula mencari untuk jadi team. Team ni bukan kita nak sama-sama buat bisnes yang sama. Tak. Bisnes mungkin berlainan. Dia buat bisnes lain, kita buat bisnes lain. Tapi kita datang dalam satu bentuk team. Dream team yang boleh membantu untuk kita mencapai satu
matlamat. Dan biasanya matlamat dia adalah matlamat yang very spiritual. Kalau kita tengok zaman Nabi kita, Nabi kita mempunyai tim yang dahsyat, tim yang luar biasa. Alright, bila ada tim yang luar biasa, Nabi boleh buat banyak benda-benda yang sangat membawa kebaikan kepada kita semua ni. Alright, sebab tu kita ikut apa yang Nabi mengajar kita untuk mengadakan sahabat-sahabat, iaitu tim kita. Alright, jadi pilih tim kita bermula dengan orang-orang yang sangat beriman. Kita mula mencari orang yang boleh membimbing kita ke arah yang betul. Jadi dalam tim ni, kalau kita tengok sekarang kan, aku tengok banyak alright, okay. So yang macam tu lah, kita kena macam kata orang tu, kita cari orang-orang yang boleh membimbing kita ke arah yang lebih baik, ke arah membawa kejayaan akhirat. Alright. Jadi kita kena ada orang-orang seperti tu sebagai kunci utama. Contohnya ustaz yang kita memang belajar, ustaz yang membimbing kita tu kena ada dalam kita punya dream team. Dan mereka ni boleh memberikan kita satu hala tuju yang clear sangat. Yang kadang-kadang kita lost kalau kita tak ada ustaz. Kita mungkin ada, kita ada banker, kita ada lawyer, kita ada attorney, kita ada accountant, kita ada remiser, kita ada like all these people untuk kita nak capai kejayaan yang lebih berbentuk keduniaan. Jadi pada saya, untuk mencapai satu dream team yang betul, kita kena ada satu orang yang boleh membimbing kita ke arah yang betul. Alright? So sebab tu kita apa ni? Kau tak payah jawab now. Soalannya, andai Rasulullah masih hidup, apakah yang kau... Rasulullah masih hidup lah. Yang kau ni ingat Rasulullah dah wafat ke? Rasulullah masih hidup. Alright? Suhaimi, soalan tu kena jaga. Kena jaga betul-betul. Right, soalan tu kena jaga betul-betul. Sebab soalan tu soalan yang salah pada Abang Bu. Rasulullah masih hidup. Right, Rasulullah masih mendengar. Rasulullah masih mendengar salam kita. Right, Rasulullah masih hidup. Alright. Boleh. Alright, anyway, kita ada Muhammad Harun Y, BG, watching Nurdana, Khairul dan semua ni. Alright. Jadi saya nak bagi tahu anda untuk mula membina satu tim. Dan dalam tim ni, apa yang kita perlu ada, kita perlu avoid orang-orang yang negatif pemikiran mereka, orang-orang yang egoistik, semua ni kita tolak tepi. Tak nak. Orang-orang macam ni kita tak nak. Kita nak orang yang lebih mempunyai kita mempunyai positive brain, positive minded, success oriented, yang joyful, yang happy, yang always exciting, orang suka cakap positif, benda-benda macam tu ke. Sebab benda ni yang kita perlu mula buat. Sebab pada Abang Bu, kita panggil dia dia kalau kita pergi berlakon kan, dia orang cakap casting kan. So sama juga dalam kita memilih dream team kita, kita kena ada casting. Kita kena casting, maksudnya kita kena mula selidik, kita tengok orang ni sesuai tak, untuk jadi baru kita bersahabat dengan dia untuk menjadikan dia dalam team kita, right? So sebab bila kita ada satu dream team, maka saya cakap, ya Allah, dia punya luar biasa. Alright, luar biasa. Lebih-lebih lagi hati dan minda ni bersatu, right? Dia jadi luar biasa. Jadi cari dream team kita. Jadi jari dream team kita bermula dengan seorang yang memahami agama, yang memahami Al-Quran, yang memahami sirah Nabi, supaya kita dapat panduan yang betul. Jadi itu yang pertama kita perlu ada. Kemudianlah orang-orang yang positif. Tak kira dia ni banker mana, dia orang terror mana, dia ni pakar motivasi yang hebat macam mana pun, tapi kalau dia ada ego, kita tak nak orang tu, sebab dia tak boleh berada dalam tim kita. Right, kita nak sedang membina satu tim. Alright, Nabi membina tim. Nabi membina tim yang luar biasa, sehingga tim-tim ni lah yang menyebabkan segala-galanya perancangan tu menjadi luar biasa sangat. Jadi kita mula casting kita punya member of our team, our future dream team. Kita dah tulis, this is my dream team. Berapa orang awak nak? Okey, berapa orang awak nak? Awak boleh mula dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adalah satu yang kita boleh control dan is easier. Sebenarnya boleh pergi 11, 12 dan sebagainya, tapi sebenarnya 6 tu dah cantik sangat lah, insyaAllah. Alright, so saya nak anda mula fikirkan pasal hal ni dan mula mencari seorang yang mengenal agama, yang tahu agama, untuk menjadikan sebagai teammate kita. Alright, tim yang pertama, supaya kita boleh mulakan perjalanan mencari satu tim. Tim ni seperti saya cakap, bukan untuk kita nak
buat sama-sama satu bisnes dan sebagainya. Sebaliknya, rakan-rakan yang boleh membantu kita, memberikan semangat, memberikan ideas, boleh buat berbincang, boleh berduduk sama-sama, boleh fikirkan banyak strategi dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita nak buat, supaya kita mempunyai satu perjalanan yang sangat terancang. Alright, jadi itu maksudnya dream team. So I nak you fikirkan benda tu, sebab dream team ni something yang saya nampak macam tak ada. Alright, dan pastikan semua dream team kita ni mempunyai spiritually connected. Spiritually kita mempunyai satu agenda spiritual. Alright, untuk memberi kebaikan kepada ummah, contohnya untuk melakukan macam-macam yang balik kepada akhirat. Alright, kita jadikan akhirat tu sebagai satu penyatuan tim kita. Sentiasa letakkan akhirat tu sebagai satu penyatuan tim kita, sebab bila kita cerita dia mesti balik kepada akhirat. Alright. Aku malah nak layan kau lah. Kau ni entah apa benda kau cerita. Saya pun tak kenal dia ni. Has Nurul Sayap ni aku tak kenal. Bila berkawan dia terbaik, tapi bila share business jadi tak sehaluan. Hubungi. Sebab kau letakkan dunia, babe. Kau letakkan dunia memang tak sehaluan. Cuba kau letakkan akhirat. Cuba kau try letakkan akhirat. Penyatuan ni bermula dengan akhirat. Bila kita letakkan akhirat tu, baru kita tahu siapa yang datang ni mempunyai visi yang sama. Kat situ kau dah boleh get rid of benda yang tak sesuai dengan kau. Clear tak? Alright, Alright, ego dia. Okay, terbaik AA bercakap di depan cermin dulu. AB. Alright, terima kasih kepada adik-adik juga yang ada kat sini. Jadi kita cari tim kita. Alright, kita cari tim kita. 5 orang, 6 orang. Permulaan yang baik. Kalau kita tengok orang yang lagi hebat, dia ada lagi ramai. Alright, 11-12 orang. Kalau kita tengok Nabi kita pun ada ramai sahabat-sahabat Nabi, tapi dia ada sekelompok tu yang kita panggil dia mastermind. Alright, mastermind, sahabat-sahabat yang mastermind tu lah yang kita nak cari. 5-6 orang yang mempunyai sehaluan dengan kita, mempunyai value yang sama, mempunyai adab-adab tertentu, akhlak yang baik, benda-benda macam tu kita jadikan sebagai tim. Mudah-mudahan tim macam tu lah yang akan bawa satu extraordinary, dia panggil dia extraordinary team. Alright, yang macam kalau tengok Manchester United kan, masa time Ferguson kan, dia ada extra, dia dahsyatnya team. Ni orang Liverpool dah marah ni kan. Nak buat macam mana aku cerita benda betul, alright? So sebab itulah kalau kita tengok kita mulakan daripada hari ni. Kalau tengoklah sejarah ramai orang ni kan, mereka ni mempunyai team. Dan team ni kerja dia membantu-bantu, bukan buat bisnes yang sama, bisnes dia berlainan. Alright, tapi mereka akan adakan banyak benda-benda untuk membantu antara satu sama lain. Jadi saya nak anda mula daripada hari ini, mula cast your team. Siapa nak? Awak kena tulis, awak boleh dream. Siapa awak nak dalam team awak ni? 5 orang ni siapa yang awak nak dalam team awak? Alright, cuba fikirkan. Dan biasanya bila kita cari team, macam saya cakap, orang yang kita boleh jumpa. Jangan awak cakap team orang tu awak tak boleh jumpa, awak tak boleh buat apa-apa, itu bukan team. Alright, itu bukan team. So saya nak awak mula develop team dengan satu jalan. Tak apa, benda tu mungkin tak akan jadi dah besok lusa. Dia akan mengambil masa juga. Dan bila nak jadikan dia orang team, jangan terus jadikan dia sebagai team kita. Bagi dia kata orang tu period untuk dia test. Period untuk kita test the relationship. Boleh tak dia jadi member? Bagi dia 30 hari, 60 hari, 90 hari punya gap untuk kita nak buat decision. Sama ada kita nak ambil dia jadi kita punya team ke tak. Sebab kita tak nak bila kita ambil, kita buat silap dan orang tu keluar dan sebagainya. Alright? Okay, good. So Kak Kino pun ada kat sini. Terima kasih Kak Kino. Kita ada bercakap di cermin dulu. Betul Muhammad Rizwan Mak Isa. Setuju dunia adalah ladang akhirat. Alright, okay. Wajib ada sahabat ingat mengingati tentang akhirat dan jalan Allah. Memang best. Semoga tim saya wujud segera, InsyaAllah. Amin. Pengalaman bersama your best team, berapa orang yang sesuai? Itu you yang tentukan. Alright, you yang tentukan. You boleh ada banyak team. Saya tak cakap awak boleh banyak team. Dan saya ada team-team yang saya createkan. Selepas you dah capai satu tahap kan, you akan ada team-team yang sebenarnya macam spesifik. Alright, team spesifik. Maksudnya bila agama, kita ada team agama kita. Kan, team agama. Tapi jangan kau nak pergi tahap tu dulu. Kau pergi yang aku cakap dulu. Orang kau pergi yang kat cakap dulu. Lepas kau dah faham satu tahap, nanti kau akan mula ada team untuk agama, team untuk business, team untuk lawyer, team untuk accounts, team. Dia ada team tertentu pula nanti.
Alright, itu tahap yang atas lagi tau. So sekarang ni pada permulaan awal kita hanya ada team yang macam tu. Alright, untuk kita support and all the stuff, right? Okay, Farid Sharif dan okay, thank you so much. Bestnya yang kau ibaratkan dream team Rasulullah tu. Alright. Okay, so itu sajalah saya rasa sekitar pukul 10 dapatlah kita bersama sebentar pada hari ini insya-Allah. Bagi yang ada PKP jangan risau, alright. Banyak program-program yang kita boleh buat. Alright. Dan bagi anda saya cakap sekali lagi, awak nak menggunakan PKP dalam masa yang best, join Biak Duit ni. Alright, dekat Zoom dia online. Alright, Biak Duit ni online, secara online saja saya buat, saya tak buat secara ni memang online. Alright, so saya nak bagi awak, bagi yang nak join program ni, saya nak bagi benda ni. So macam saya dah janji tadi, bagi yang berminat awak boleh just WhatsApp saya untuk dapatkan apa tadi? Dapatkan voucher RM100. RM100. Kalau orang Singapura, ya Allah, benda ni tak sampai even $70, so you're going to get something so powerful. So I hope Singaporean take this chance to join this program. It's going to really inshallah it's going to benefit you tremendously. I believe it's going to help you so much, all right, in your journey of business life. So I want you to really take this opportunity, all right. Okay, I want to give you the link for those of you yang nak bersama dengan Abang Abu pada 17 hari bulan ni. Alright, immediately pergi daftar sekarang juga. Sebab daftar je terus. Kan, daftar terus. Okay, aku nak cari benda ni. Hari ni ada masalah sikit lah aku punya live ni. Tapi insyaAllah So this is what I want to share bagi anda yang nak terus. Saya nak AA, Ustaz Hafiz dan AB dan be in your circle insyaAllah. Amin. Thank you. Stay safe, okay? Alright. Okay, thank you AA. Sharmila Abang Abu, nice to see you. Sharmila, I'll watch again. Yes, please. Alright. So itu saja daripada Abang Abu. InsyaAllah doakan saya. Alright. Saya akan ber-PKPB. Saya akan ber-PKPB di Kuala Lumpur insyaAllah. Alright. Doakan saya tak dapat balik ke Singapura. Dan saya rindu pada family saya. Saya rindu pada anak-anak saya. Right, dan mereka sedang dalam proses pemindahan rumah sebentar. Alright, dia ada sedikit shifting of some place. Dia tengah sibuk lah. Saya tak dapat bersama dengan diorang, tapi saya rindu diorang. Saya sentiasa mendoakan yang terbaik pada diorang, seperti mana diorang sentiasa mendoakan yang baik untuk Abang Abu juga. Alright. Okay, so untuk adik-adik malam ni kita akan jumpa dalam Zoom insyaAllah. Bagi anda, saya sekali lagi ulang, ambil peluang ni, datang untuk bersama dengan Abang Abu. Jangan lepaskan peluang, alright, untuk belajar sesuatu yang sangat luar biasa dalam ilmu biak duit ni. Kalau tengok testimonial dia, Allah bestnya kan. Alright, okay, kalau tak ada soalan tu sajalah daripada Abang Abu. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok dalam time yang sama, alright. Okay, alright, kita akan jumpa esok pada esok hari 9 pagi hingga 10 pagi dalam Ilmu Wang Dunia Akhirat bersama dengan Abang Abu. Alright, okay. Best. Ke hari ni kita nak macam nyanyi sebelum habis kan, kita nyanyi lagu ke? Kaulah yang Maha Esa, Kaulah yang Maha Pengasih, Kaulah yang Maha Penyayang. Tiada aku tanpamu. Bila ku rasa resah, bila ku kekosongan, Kaulah tempatku mengadu. Oh Tuhanku yang satu, Kau Tuhanku yang satu. Allahu Akbar. Lagu tu buat aku menangis, Habib. Alright, so terima kasih kepada anda semua. Best. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Bye from Abang Abu yang orang cakap handsome, orang cakap macho, orang cakap kacak, orang cakap wow hotnya, tapi apa-apa pun manisnya.